Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome back to Mantepi channel. Abang jago, sorry bang jago. Abang jago, abang jago. Sorry bang jago, ampun bang jago. Okay, so macam biasa, sebelum korang tengok video ni, aku minta sikit je lah korang tekan button like, dan yang mana belum subscribe tu, tolonglah subscribe. Dan insyaAllah yang mana belum selawat pada hari ni, insyaAllah kita maksimum, kita minimal lah 3 kali sehari, insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, apa kita tunggu lagi? Mehlah kita kesambung Sembang Seram pada minggu ini. Untuk tajuk yang pertama ni, aku bagi nama tajuk tu Orang Hitam Jalan Kat Belakang. Maybe korang dah dengar tajuk pun, aku rasa korang boleh bayangkan dah kot. So tajuk ceritanya Orang Hitam Jalan Kat Belakang ni berinspirasikan dengan kisah benar, yang di mana aku dan juga Kasih, adik aku, melaluinya dan melihat orang hitam tersebut. Kisah ni bermula waktu tu aku berada di Kampung Pandan, iaitu kampung aku. Jadi waktu tu waktu tu dah kira Zuhur lah, kira 1 lebih ke nak pukul 2 gitulah. Jadi waktu tu aku dengan Kasih ni dia beli mic yang karaoke tu. Jadi seorang satu, jadi kira macam excited sikit lah nak try kan. Jadi kami pasang lagu Memori Berkasih waktu tu. Jadi Memori Berkasih kan ada 1 part lelaki, ada 1 part perempuan. Jadi bila aku nyanyi part lelaki dan Kasih nyanyi part perempuan. Jadi sampai satu tu, bila tengah nyanyi kami berdua terserentak. Maksudnya kami berhenti, perasan yang mana aku perasan macam ada orang lalu. So memang kita kalau duduk biasa pun kita akan dengar, macam bukan dengar, kita dapat rasa. Maybe daripada segi step dia kan, kita dapat rasa orang lalu kat belakang. Jadi waktu tu depan aku ni cermin makeup makcik aku. Jadi waktu tu rasa macam ada orang lalu kat belakang. Aku terus pandang depan, aku pandang cermin tu, Kasih pandang kiri. Aku ternampak dekat cermin tu ada seorang atau satu makhluk warna hitam. Dia kurus tau, dia jalan laju tau. Dia jalan macam gitu. Dia hitam, dia kurus. Mula-mula kami ingat makcik tau. Tapi bila aku tengok, sebab aku yang pandang cermin tu, jadi bila aku tengok kat cermin tu kan, dia jalan macam ni, laju. Dia melintas belakang. Kasih pun pandang, Kasih dia tak pandang cermin, dia pandang sebelah kiri dia, sebab rasa macam ada orang, so dia nak tengok. Jadi dia pandang sini, aku pandang cermin, aku nampak orang hitam tu. Jadi aku pandang muka Kasih pandang muka aku. Lepas waktu tu aku cakap, Kau rasa kan? Kau nampak kan? Nampak. Waktu tu kami tak fikir apa, memang kami berlari keluar. Dan kita orang cerita waktu tu kat makcik kita orang kat luar, cakap bilik dia, kita orang nampak ada orang hitam. Itu adalah salah satu cerita Orang Hitam Jalan Kat Belakang. Okey, baik. Kisah yang kedua ni inspirasikan memang daripada kisah benar, di mana ada 1 tahun tu aku dan ayah aku lah, dia dapat kat Facebook, dia kata ada satu camp da'i ni, jadi siapa nak join boleh lah message PM ataupun berkumpul nanti. So dia buka untuk perumahan. So kita kan banyak taman perumahan, so kita ada perumahan ni, dia kata siapa-siapa saja untuk budak-budak. Jadi aku pun join lah, yalah camp baik kan, camp nak cari ilmu agama. Jadi aku pun masuk camp da'i tu. Aku dan juga 2 orang sahabat aku, dan ada seorang sahabat aku ni dia bawa adik dia. So kami berempat lah yang di mana kami saling mengenali. Jadi waktu tu naik bas sampai ke tempat tu macam hutan lah, boleh kata macam hutan, dan situlah tempat kami belajar. Ada pondok kan, camp da'i belajar, kira macam belajar pondok sikit lah untuk beberapa hari, 3 hari ke 2 hari aku tak ingat lah. Dan malam kami ditempatkan di tempat tidur, ada satu dom besar, dan katil tu, kalau kau nak tahu, katil tu dia double decker, tapi bukan single, dia yang queennya, bermakna satu katil boleh tidur dalam 2 orang. So kawan aku cakap, korang 2 orang bawah, aku dengan ada seorang lagi kat atas. Aku cakap gitulah. Jadi dia kata okey lah. Jadi kami tidur, jadi aku ingat petua. Bapa aku cakap dan guru-guru aku, anda kata kita sampai dekat tempat orang, tempat baharu, maybe tu bukan tempat kita tak tahu apa sebelum ni tidur dekat tempat tu. Jadi aku gunakan aku punya tuala waktu tu. Aku pun libas dengan selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 3 kali. Sama lah, bawah atas aku libaskan dia, libas katil tu.
Dan aku baca Assalamualaikum Sulaiman fil alamin, sebab itu memang hutan hutan tepi-tepi tu. Jadi malam tu dia kata okey, mandi, dan malam tu dia ada bagi untuk pengagihan kumpulan lah, untuk kita eratkan lagi silaturahim, kita nak berkenalan antara satu sama lain. Jadi waktu tu dah berkenalan, jadi cik kata okey, so malam ni kita berehat, kita habiskan kat sini saja. Okey, malam ni yang nak tidur. Malam tu dia semua dah naik katil, dia tutup lampu, memang gelap. Aku cakap, aku bawa buka member aku pergi. Jadi aku cakap, member bawah ni dah tidur ke? Aku intai guna lampu suluh aku intai bawah macam tu. Aku tengok dia dah tidur. Dia kata, jom lah tidur. Kau berani kau nak dalam dom besar-besar gelap tu kau nak terjaga? Memang tak lah. Jadi aku pun tidur. Kawan aku ni jenis yang tidur lasak tau. Dia yang tidur lasak tu, jadi aku macam tak selesa dah nak tidur sangat. Jadi aku pun macam ada satu tu aku terjaga. Aku macam terpandang bawah. Kita kan tidur straight kan, kaki kita macam tu. Aku pandang bawah, aku nampak dekat palang katil tu ada satu makhluk. Dia macam ni dekat palang tu. Mata dia besar, dia hintai aku macam ni. Muka tak nampak, tapi mata dia macam besar, dia hintai aku macam ni. Aku pun punyalah bangang. Sorry aku cakap punyalah bangang. Aku firasat nak tahu apa benda tu. Aku bangun, aku duduk, aku mengangkat sudut-sudut, tak tengok sebab katil atas kan. Aku pandang je bawah. Uish, dia dah start. Dia pandang aku, dia pandang atas macam gini kan. Sebab aku daripada atas, so aku pandang bawah, dia pandang atas. Mata dia menjenggih macam ni kat aku. Dia menjenggih je. Aku tu astagfirullahalazim. Aku terus ambil selimut, aku terus sorok lah. Korang bayangkan macam mana perasaan korang berada kat tempat aku, korang intai bawah tu, ada benda mengecak aku. Tiba-tiba je dia macam tiba-tiba macam cak, kenapa tak tidur lagi? Gitu. Okey baik. Kisah yang ketiga ni aku namakan dia hantu lidi. Kisah seram hantu lidi. Kenapa aku cakap hantu lidi? Okey, begini kisahnya. Kalau korang perasan ada satu video di Instagram aku, kalau korang boleh nak usah lah dekat Instagram aku, ada satu video tu di mana aku dan adik aku rakam yang berada kat lautan tu, yang ada orang yang tengah-tengah rakam, ada orang usik tu kan. Ada orang macam abang rasa macam ada kena sentuh tu kan. Ada satu video aku, dan sebenarnya untuk pengetahuan korang, itu adalah lakonan semata-mata. Yang betul-betulnya setelah rekod video tu, punyalah nak bermain, tapi benda betul yang jadi. Korang boleh usah lah nanti. Jadi kisah ni waktu tu kami kan dah rekod video tu saja nak buat orang tertanya-tanya kenapa betul ke kan. Saja je, itu sekadar lakonan saja. Jadi lepas kami buat video tu, bapak aku waktu tu sebenarnya dia nak main MD ni, ni lah. Dia nak main benda ni untuk cari harta karun, duit-duit lama tu kan. Jadi dia kat pantai tu dia cari. Aku dengan Kasih saja menemani, duduk jalan-jalan saja kan, aura laut tu, kita nak ambil angin sepoi-sepoi bahasa. Jadi waktu tu tengah-tengah kami jalan tu, habis rekod tu, kata okey jom lah, Abah hilang waktu tu. Kami mencari Abah, kata sebab gelap, so kena tengok cari lama-lama dekat baru nampak lampu. Waktu tu dah cari tu, tengah mencari tu, kami perasan dekat belakang ni dia lalu straight ke depan kami ni. Bentuk dia kurus, tapi memang macam lidi yang besar, macam buluh kot, tak silap aku. Buluh, kaki panjang, kurus, lari macam gini. Slow je dia lari macam gini. Lari macam gitu. Dia melintas depan kami. Korang bayangkan, tengah-tengah nak bermain, nak acah-acah lakon ada seram, tapi lepas dia video tu nak mencari abah kami tu, tiba-tiba dia melintas depan kami sekurus-kurus. Memang kurus. Dia lintas depan kami, dia lari macam ni. Macam ni, slow tapi tak nampak muka. Memang kuku kering. Aku boleh katakan benda tu tinggi kan, tapi dia melintas kat dalam tu. Benda tu masalah kat bawah ni kan laut, pasir-pasir, tak dengar pun step cepat air tu. Melintas slow di jalan. Aku kasi astagfirullahalazim, kata dah belia. Nasib waktu kami straight je tu, kata straight je jalan, jumpa abah kami. Itu kisahnya. Okey, so kisah yang keempat dah sampai. Sedar-sedar kisah keempat. Yalah, sebab kisah yang aku ceritakan ni maybe kisah simple, tapi kalau kena kat korang pun aku rasa mengemang jugalah kan. So aku just nak share je. Okay, so kisah yang keempat ni adalah budak intai. Budak intai ni yang berlaku pada abah aku sendiri, di mana ada satu malam tu bapa aku
kami tidur di kampung. Jadi waktu tu bapak aku tengah tengok TV lah. Jadi waktu dia tengah tengok TV tu, kami semua dah tidur dalam bilik. Ini apa yang dia cerita lah, sebab memang real kan. Jadi dia kami dah masuk bilik, dia tengok TV kat luar. Dekat dapur tu dia dengar macam ada orang gelak tau. Macam budak gelak. Macam tu. Jadi waktu tu bila aku dengar tu, aku takut jugalah kan. Jadi dia pandang, mula tak ada apa-apa. Nampak kain alam meja tu terselak, kan. Dengar tu macam ada angin tiup kat meja tu, dia terselak, spam gitu. Jadi lepas tu dia tak pandang, dia pandang TV balik. Dia dengar balik budak tu gelak. Dia pandang je. Ada budak yang tengah hintai dia macam ni. Ni dinding tu kan. Dia hintai dia macam ni, dia senyum. Macam gitu. Budak perempuan yang waktu tu ada, kasih sahaja. Waktu tu Cica belum lahir lagi. Siapa budak perempuan? Waktu tu abah aku terus tutup TV. Dia jenis yang tak takut. Jadi dia tutup TV, dia masuk dalam. Esok dia cerita kat satu keluarga situ. Okay, so sampai sudah kita kepada kisah yang terakhir. So kisah terakhir ni, aku bagi nama dia, nama tajuk ni Si Penjilat. Okay. So macam mana aku boleh kata penjilat? Bila aku sebut si penjilat, maybe dalam kepala otak korang maybe berkaitan dengan jilat lah. Okay, so nak dijadikan cerita, ada satu hari kami bercuti di kampung. Jadi bapak aku cakap, jomlah kita makan dekat ada satu kedai ni, kedai yang terkenal dekat situ. Aku tak boleh nak sebut nama kedai tu, tapi cawangan dia banyak. Bukan hanya satu kedai tu saja, tapi nama kedai tu dia cawangan dia banyak. Jadi kat mana-mana tempat ada lah. Jadi kami makan kat situ. Tengah makan enjoy, makan. Ayahku ada satu tu, ayah aku order, dia nak order air suam. Jadi dia panggil lah, abang dia nak panggil, nak order lah, nak minta order. Lelaki tu dia berdiri tegak. Dia tegak, dia pandang kiri kanan, Waktu tu Cica kecil lagi Dia pandang kiri kanan. Lepas tu panggil, dia datang. Ya. Bapak aku cakap, minta air suam satu. Okay, dia pergi dapur. Lepas tu tak rasa apa-apa pun. Jadi dia pergi dapur, tiba-tiba lama sangat air suamnya tak sampai. Jadi bapak aku geram, bapak aku macam pandang hujung tu, aku panggil orang lain. Jadi orang lain tu, ya, saya dah minta air kosong dah tadi, air suam. Kenapa tak sampai-sampai lagi? Jadi orang kata, oh ya ke? Okey, orang tu ambil, orang tu bagi minum. Kemudian dah kenyang-kenyang, kami balik tu, waktu tu nak dekat asar, nak ke maghrib. Cica kecil, Cica menangis saja, tak tentu pasal. Cica menangis. Bapak aku ni tidur. Dia tidur kat luar. Dia kata bangun tu nak maghrib, dia kata badan dia gatal-gatal. Badan gatal sangat ni. Dia kata garu-garu kan. Badan kata. So bapak aku jenis yang dia, kalau korang tak tahu, dia adalah salah satu perubatan lah. Ini perubatan tradisional yang dilakukan. Dan dia waktu tu dia suruh ambil bawang putih dan minyak. Dia gaul, dia baca ayat-ayat suci Al-Quran, dia selawat. Jadi dia sapu kat badan dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sapu bismillah, masya-Allah semua. Dia sapu. Dia dah hilang rasa gatal tu. Dan bila dia tengok kat Cica, dia pergi kat Cica, dia sapu pula kat Cica. Kami tak kena. Kami tak rasa apa-apa tu. Dia sapu. Malam tu lepas Isyak, bila Cica dah okey, dah tidur, dia bagi tahu kenapa Cica menangis dan kenapa bapak aku kata. Tahu tak kenapa? Agak-agak korang kenapa? Maaf terbatuk. Jadi sebenarnya dia kata ada benda jilat dia. Benda yang jilat satu badan bapak aku. Dan juga dia mengagah-ngagah Cica. Cica tak gatal cuma dia mengagah-ngagah. Maybe benda tu wallahualam lah, muka dia ke kayak kita baby, budak-budak boleh nampak. Jadi dia macam mengagah-ngagah, dia nak macam ni ke kan. Tiba-tiba kau bayangkan kau jadi baby, kau bayangkan kau jadi baby. Tiba-tiba ada benda dari jauh makin dekat. Makin dekat macam gitulah. Maybe sebab kita budak-budak, jadi budak-budak takutlah juga. Itu adalah salah satu kisah yang terakhir
untuk minggu ini. Okey, alhamdulillah. So itu adalah 5 kisah ringkas di mana standard lah aku bagi kat YouTube aku ni untuk 5 kisah ringkas yang pernah kami lalui ataupun yang aku pernah dengar ke cerita-cerita. InsyaAllah kalau ada cerita lagi, InsyaAllah nanti aku akan share untuk next video. Maybe ada cerita-cerita yang sangat-sangat pendek aku akan cerita di Instagram. InsyaAllah korang yang mana belum like dan subscribe boleh like dulu. Yang mana belum follow Instagram aku boleh follow Instagram aku Mantik P Saterono, dan TikTok aku Mantik P Saterono. InsyaAllah ada rezeki, salah, ada ilmu kita share. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.